Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya ingin membentangkan tentang kepentingan berdoa dalam kehidupan menurut Quran dan Sunnah bagi subjek Akhlak Islamiah, dan pensyarah kami ialah Dr. Muhammad Azman bin Muhsin. Kami daripada Diploma Usuluddin semester 3. Dan nama saya Muhammad Rashid bin Luqmanul Hakim, KLD 2011-2011, dan Amirul Hakim bin Hamzah, KLD 170502013. Okey, baik. Kita sebagai seorang yang beriman perlulah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana insan ini sifatnya lemah dan sentiasa mengharapkan kepada Sang Penciptanya dan setiap keadaan dan masa. Justru itu, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk digunakan dalam kehidupan seharian kita. Allah SWT menyeru kita supaya sentiasa berdoa kepadanya di dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Yang maksudnya, dan Tuhan kamulah yang berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Okey. Seterusnya, kepentingan berdoa dalam kehidupan menurut Al-Quran dan Sunnah. Dan menurut Syekh Ibnu Attailah As-Sakandari, ada 3 kemuliaan karamah bagi insan yang berzikir. Yang pertama, menjadi ahli zikir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan yang kedua, nama disebut bersama Allah SWT, iaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Maksudnya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, serta orang yang perempuan yang menyebut nama Allah yang banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semua kesempurnaan dan pahala yang besar. Okey, baik. Yang ketiga, nama mereka disebut-sebut oleh ahli kerajaan langit, iaitu malaikat dan segala makhluk yang telah berada di langit. Okey, baik. Seterusnya, daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW sabda, ma min muslim yad'u bi da'watin laitha fiha ism wala qati'atu rahim illa ata'allahu biha ihda salasa, imma an tuj'al lahu da'watu wa imma an yaddahiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min su'il mislaha. Maksudnya, tidakkah seseorang muslim itu berdoa yang tidak mengandungi dosa dan tidak bertujuan memutuskan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa segera mungkin. Kedua, Allah akan menyimpan, menjadikannya pahala bahagian di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakim bin Hamzah. Hari ini saya ingin membentangkan tentang ringkasan kandungan permohonan doa fajar. Okay, di dalam ayat pertama terkandungnya beberapa kandungan, iaitu yang pertama, kita memohon kepada Allah agar dikurniakan rahmat. Selain itu, kita juga memohon kepada Allah agar dapat membaiki diri yang kusut dan mengembalikan kesenangan, iaitu kita memohon kepada Allah agar kita dapat hidup dengan senang. Selain itu, kita juga memohon kepada Allah agar dapat membaiki agama kita. Kemudian, mohon kepada Allah agar menjaga batin dari sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Seterusnya, kita memohon kepada Allah agar dapat memutihkan wajah. Selain itu, kita juga memohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk dan tidak tergolong di kalangan orang yang sesat. Dan yang terakhir, terhindar dari melakukan sebarang kejahatan. Baik, di dalam ayat yang kedua, kandungan seperti berikut. Yang pertama, kita memohon kepada Allah agar dikurniakan iman yang murni. Selain itu, kita memohon kepada Allah agar mendapat keyakinan yang benar. Dan yang terakhir, kita memohon agar memperoleh kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Baik, di dalam ayat ketiga, kita memohon kepada Allah agar Allah meredai kita.
Dan selain itu, kita memohon kepada Allah supaya diberikan kedudukan di dalam kalangan para syuhada. Yang seterusnya, kita memohon kepada Allah agar kehidupan kita lebih bahagia. Dan yang terakhir, memohon kemenangan atas musuh dan juga kita mendampingi orang-orang di kalangan para anbiya, iaitu pada hari kiamat kelak. Baik. Dalam ayat yang keempat, terkandungnya kandungan seperti berikut, iaitu kita memohon kepada Allah agar kita dapat menyembuhkan segala penyakit hati dan dijauhkan dari azab api neraka dan juga dijauhkan daripada siksaan kubur. Baik, ayat yang seterusnya terkandung kandungan seperti berikut, iaitu kita memohon kepada Allah agar dikurniakan kebaikan kepada diri kita. Baik, ayat yang ke-6 kandungan seperti kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang membawa petunjuk dan memerangi musuh dan berdamai dengan para kekasihmu. Baik, ayat yang seterusnya, kita memohon kepada Allah agar menghindari diri daripada melakukan sebarang maksiat. Dan yang terakhir, memohon keamanan pada hari kiamat. Baik, di ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat yang terakhir, iaitu kita perlulah memohon agar dikurniakan cahaya di dalam hati kita dan juga memohon agar kubur kita bercahaya serta penglihatan yang baik. Dan terakhir ialah kita digalakkan supaya kita selawat ke atas Nabi. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah mempraktikkan doa fajar ini dalam kehidupan seharian kita agar diri kita sentiasa dilindungi serta mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah dalam mengamalkan doa fajar ini ketika waktu subuh supaya dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memustajabkan setiap doa yang dipanjatkan kepadanya, tetapi dengan cara yang berbeza. Sekiranya kita mengetahui akan hal ini, maka tidak akan timbul lagi sangkaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjawab atau mendengar doa-doa hamba-hambanya. Tambahan pula, doa bukanlah sekadar untuk meminta, bahkan ia merupakan satu ibadah serta tanda bagi hamba itu dalam menzahirkan sifat khudu', ketaatan, tadallul, kehinaan dan juga iftiqar, keberhajatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita daripada kalangan hamba-hambanya yang doanya mustajab, insya-Allah. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.